Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu 23 Rabiul Tsani 1442 bersamaan dengan 9 hari bulan 12 2020, kita mula baca sebuah kitab yang baru, nama dia Fathul Mu'in. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatid Din. Fathul Mu'in ni kitab dia. Kitab asal dia bahasa Arab. Alhamdulillah tuan-tuan sudah dapat. PDF dia sudah dapat kan? PDF kitab ni. Adapun kitab terjemahan tu banyak. Boleh tengok di mana-mana, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Malaysia, ada hak Kelantan, ini terbit oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Tapi ana akan pegang kepada inilah hak mastan, hak naskah ni. Naskah harap ni sama dengan hak PDF yang kita bagi tu, untuk memudahkan urusan. Manakala anda sebut muka surat Arab, sama dengan apa yang kita ada tu, insya-Allah. Jadi nama kitab kita ni Fathul Mu'in. Maknanya pembukaan yang daripada Allah Ta'ala yang membantu kita, menolong kita untuk memahami agama ini. Nama penuh kitab dia. Tulis nama kitab tu, Fathul Mu'in. Tuan Syekh kita akan sebut nanti dalam mukaddimah dia. Bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatid Din. Qurratul Ain pun kitab dia juga. Dia tulis matan, lepas tu dia syarah. Itu dia panggil, dia tulis matan kemudian dia syarah. Tulis nama penuh kitab. Kalau di kitab terjemahan tu nama penuh dia di muka surat, ada di muka surat 2 tu ada. Fathul Mu'in syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din, bi Muhimmati ad-Din, kan? Baik, siapakah penulis dia? Tanda dulu. Penulis dia, tulis ada kitab. Bila kita belajar kitab gini, kita kena dhabit. Kita kena dhabit, maknanya kita kena tulis apa yang dihuraikan oleh ustaz ataupun tuan guru yang kita belajar. Pengarang dia nama Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani Al-Syafi'i min ulama'il qarnil ashiril hijri. Jadi naknya sakat Al-Fannani tadi. Makna nama dia, kita ulas sekali lagi. Tulis nama pelajar. Nama dia Ahmad Zainuddin. Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari. Ni benda pelik ni. Al-Fannani, itu setakat tu dia punya gelaran. Kemudian Al-Syafi'i, itu mazhab dia. Dia ni termasuk di kalangan ulama kurun yang ke-10 Hijri. Sekarang ni kita sudah kurun berapa? 15 dah ni kan. Dia kurun 10, maknanya sudah 500 tahun dah. Kurun yang ke-10 Hijri bersamaan dengan kurun yang ke-15 miladi. Kita sekarang ni kurun 20. Baik, sekarang ni kita nak hurai nama dia. Nama dia Ahmad Zainuddin. Ayah dia nama Abdul Aziz, kan? Nama Abdul Aziz Ahmad Zainuddin Abdul Aziz. Kemudian panjang lagi lah, bin Abi Yahya Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Ma'bari.
Kita Al-Ma'bari tu ambil daripada kampung mana? Kalau tengok di kitab yang PDF tu, tuan-tuan boleh buka kitab yang kita bagi tu untuk nak belajar mudah, insya-Allah. Kita sendiri pun buka juga. Supaya kita boleh sama dengan pelajar-pelajar. Kita ni alhamdulillah ada, nasib baik dia panggil ada PDF ni mudah. Tengok di muka surat 5 tu. Muka surat 5 PDF. Dia kata Al-Ma'bar itu nisbah kepada satu tempat nama dia Ma'bar. Iaitulah salah satu daripada daerah di dalam negara India. Orang India dia. Iklim ni macam satu iklim ni, kalau kita kira satu negeri lah dalam India tu. Permulaan dia duduk di nama tempat Kolam. Tengok, Coulam dia punya bacaan, Kolam. Lebih kurang 3 hari perjalanan nak sampai kepada Malabar. Malabar tu India. Maknanya penulis kita ni dalam bahasa Arab dia panggil Al-Malibari, maknanya orang Malabar, orang India. Kita Arab ditulis oleh orang India. Kita jangan pelik, ingat ke India ni Pandawa Oticana ya, buat kita dah. Rupanya Tok Chef sah dia ni. Itu dia panggil Malabar. Al-Fannani ambil di mana? Tengok muka surat 6 tu. Al-Fannani ambil daripada satu tempat nama dia Ponani. Dia baca pun kena Konani, kena ada gaya dia baru jadi, kan? Jadi tempat dia nama Fonani di dalam negeri Malabar di dalam negara India. Cakap tu lah dulu. Kata di pentahqiq kita ni, nama dia Bassam Abdul Wahab Al-Jabi. Dia kata lam ajid man zakara lahu tarikh wiladatin aw wafa. Tak ada penulis sejarah yang boleh mengesan bila ke tarikh dia lahir dan juga tarikh kematian dia tidak tahu. Ada juga lagu tu dia panggil tak tahu bila. Tidak diketahui bila ke dia lahir dan juga dia mati. Tahunya dia panggil ulama kurun yang ke berapa tadi? Kurun yang ke-15 Hijri. Kurun yang ke-10 Hijri, 15 Miladi. Di antara guru-guru dia, ini kita penting. Kita belajar guru dia ni sebab apa? Sebab kita nak tahu kalau dia sebut qala syaikhuna, berkata guru kami, dalam kitab ni maksud dia siapa? Di antara guru dia yang pertama, tulis ni pelajar, guru dia yang pertama Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar, Syekhul Islam Shihabuddin, terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Haytami As-Sa'di Al-Makki Asy-Syafi'i. Terkenal orang panggil Ibnu Hajar ni dalam dunia Islam ni dua orang. Satu lagi Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, hak ni pakar dalam bidang hadis dan fiqh Syafi'i. Orang panggil dia mazhab Syafi'i tapi dia ulama besar hadis. Di antara kitab dia yang sangat masyhur, tak ada orang boleh lawan lagi setakat ni, iaitulah kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi tok guru dia ni dak Ibnu Hajar Al-Haytami. Jangan tukar kita. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki. Jadi kalau dia sebut dalam kitab dia ni berkata qala syaikhuna, berkata guru kami, maka guru dia tu Ibnu Hajar. Itu istilah. Jadi kena ingatlah. Nanti jumpa kalau dia kata qala syaikhuna, berkata guru kami, ana akan tanya pelajar-pelajar, siapa guru dia? Jawab dianya Ibnu Hajar Al-Haytami. Baik. Nombor 2, guru dia nama dia Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad ni Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Ibrahim Wajihuddin Ibnu Ziyad Al-Ghaithi Al-Maqsari Az-Zabidi Al-Syafi'i. Zabidi orang Zabid, orang Yaman. Abu Diya. Maknanya kalau dia kata yaqulu syaikhuna Ibnu Ziyad, ni tok guru dia nombor 2 ni, Ibnu Ziyad.
Kemudian ada lagi guru dia, di antaranya Az-Zamzami, nama dia. Az-Zamzami masyhur dengan nama Zamzami Abdul Aziz bin Ali bin Abdul Aziz bin Abdul Salam Al-Shirazi Al-Makki, ma'ruf dengan Zamzami. Wallahu alam sebab apa? Dia kata termasuk dia kalau ulama Mekah nisbah diri dia kepada Zamzam, boleh jadi dia duk khidmat, duk bagi minum orang Zamzam ke, wallahu alam. Itu tidak disebut. Baik. Di antara kitab karangan Syekh Malibari, jadi masyhurlah para jemaah sekalian, pengkaji mengatakan kita biasa bila tengok orang India, kita kata dia mazhab Hanafi. Biasanya kebanyakan orang India mazhab Hanafi, kecuali di mantikah, di kawasan Malabar ni banyak Syafi'i situ. Pasal Syekh besar dia pun Syafi'i al-mazhab. Syekh besar dia, ulama dia Syafi'i mazhab. Anak waktu kita budak-budak dulu selalulah sebut, Tok guru kita sebut, dia kata kita ni kalau kita pergi ngaji di pondok zaman dulu kan, kalau kita berhenti di kedai orang India, kedai mamak makan roti canai, dia tanya, ni awak belajar mana? Pondok. Kita apa belajar? Oh, dia kata kalau belajar kitab Fathul Mu'in free roti canai gitu, sebab kita Syekh Malibari. Dia bangga, orang India mamak ni dia bangga sebab kita belajar kitab Tok Syekh dia, Syekh Malibari. Sedap juga cerita orang zaman dulu kan, kata Syekh Malibari ni kitab dia. Di antara karangan dia Al-Ajwibatul Ajibatu Anil As'ilatil Gharibah. Kumpulan fatwa-fatwa dia. Di antaranya Ihkamu Ahkamin Nikah, hukum kahwin. Di antara lagi kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ada kitab dia. Dia sebut nama kitab ni dalam kitab Fathul Mu'in ni bila ketika dia menyebut tentang hukum zikir dan doa dengan suara yang kuat lepas solat. InsyaAllah kita akan jumpa nanti. Dan anda dah baca dulu sekali. Waktu kita mengajar kitab Al-Mu'tamad dulu, kita dah baca hukum zikir kuat dengan suara yang nyaring selepas solat. Syekh Malibari kata apa? Dia kata sekiranya mengganggu orang duduk solat, maka perbuatan itu sebut dilarang, haram perbuatan itu. Jadi kita kena ingat, jangan zikir kuat-kuat lepas solat. Yang keempat, kitab dia Tuhfatul Mujahidin fi ba'di ahwalil Burtughaliyin. Ada juga, maknanya hadiah kepada para mujahidin untuk berdepan dengan Portugal ni. Lawan berkali lawan penjajah masa tu. Main-main. Kitab ini telah diterjemah, dicetak oleh puak-puak orientalis orang putih R. Ronaldson dengan terjemahan ke Inggris, dicetak di Leiden di Belanda. Mana kitab orang Islam Belanda buat balik cetak di negeri ya, sebab kitab ni lawan penjajah. Di antara kitab dia lagi Al-Jawahiru fi Uqubati Ahlil Kabair. Yang keenam Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Qubur. Dia ringkas daripada kitab Imam Suyuti. Nama pun lebih kurang samanya, Syarhus Sudur. Yang ketujuh Al-Fatawa Al-Hindiyah. Fatwa-fatwa daripada ulama Hindi, ulama India. Narik. Yang ke-8, ini kitab kita ni lah. Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Aini bi Muhimmatid Din. Fathul Mu'in, mana pembukaan dengan pertolongan Allah Ta'ala untuk syarah kepada kitab Qurratul Ain, penenang mata hati untuk mengetahui perkara-perkara asas dalam agama. Kitab dia juga kan. Jadi alhamdulillah kitab Fathul Mu'in ini telah tersebar luas dalam negara ni, bukan dibaca di India saja, dibaca di negara Arab, dibaca di negara Mesir, kata dibaca di negara-negara lain, kata di muhaqqiq wa kadzalika fil biladil Indonesia wal Malaysia wa Singapura. Ini penulis ni orang Arab tapi dia masuk nama kita. Makna kitab ni dibaca di Indonesia, di Malaysia, orang Singapura apa baca juga. Ketika Ibnu Battutah, raja dengar nama Ibnu Battutah, seorang pengembara yang diceritakan oleh orang konon-kononnya Ibnu Battutah sampai ke Kuala Krai. Main-main buat kita. Ibnu Battutah mari Kuala Krai. Maka Kuala Krai ni sungai dia masyhur, dia sambung sungai, boleh jadi dia mari sungguh, wallahu alam, ada dalam buku sejarah. Ibnu Battutah ni dia pergi melawat negara Malabar. Dia pergi ke India ni.
Dia kata memang orang-orang di Malabar ni syuyukh al-mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i telah tersebar luas di sana. Itu kisah ringkaslah tentang Syekh Malibari ini. Yang ke-9, kitab dia tadi Qurratul Ain bi Muhammadin. Kitab ni kita akan tengok kalau pasaran dia letak di atas. Baris atas sekali itu Qurratul Ain. Kemudian ada garisan, bawah garisan itu Fathul Mu'in. Di bawah garisan itu ada satu lagi garisan lain pula. Ada garisan yang ketiga, kan? Ni tengok ni. Ni. Garisan yang pertama tu Fathul Qurratul Ain. Garisan yang kedua ni, hak tengah ni Fathul Mu'in. Kemudian hak bawah ni, nota kaki ni itu daripada Muhaqqiq. Muhaqqiq dia Bassam Al-Jabi. Ini dia panggil cara susunan baru kitab-kitab yang kita boleh belajar insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tengok beberapa syarah kepada kitab Fathul Mu'in ini. Di antara syarah yang sangat masyhur. Sebelum kita gitu, itu di antara mu'allafat dia. Jadi di antara kitab yang masyhur syarah kepada kitab ni, nama dia I'anatut Talibin ala Halli Alfazi Fathil Mu'in, ditulis oleh Sayyid Al-Bakri Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati, orang Mesir. Kitab ni ada 4 jilid syarah yang kita baca ni matan dia. Jadi kalau perlu, ketika perlu pada syarah, insya-Allah ana bawa mari kitab tu lah, bawa mari sini insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil kitab syarah dia nya I'anatul Talibin, sangat masyhur. Kemudian banyak lagi lah syarah-syarah lain yang kita boleh tengok di dalam kitab senara kitab ni insya-Allah taala. Maka Syekh kita Malibari ini rahimahullah taala kata di Muhaqqiq, aku tak jumpa cari dia punya riwayat hidup tarikh mati dia, bila ke tarikh dia hidup tidak dapat dikesan. Kita kata yang pentingnya kita doakan rahimahullah, Allah Taala lah bagi rahmat kepada Syekh Al-Malibari Zainuddin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani rahimahullah taala. Baiklah, itu secara ringkas. Kalau nak baca panjang boleh cari dalam kitab-kitab yang telah ditahqiq ataupun sejarah hidup dia sendiri. Malibari ini masyhur. Baik, kita masuk kepada muqaddimah kitab. Tengok di muka surat 1 dalam terjemahan Majlis Agama ni. Tengok bismillah tengah tu. Dia ada 2 kali bismillah tu. Bismillah yang tengah. InsyaAllah ana baca yang Arab lah, kan? Kemudian kita pergi pada terjemahan. Baru sedap. Tuan-tuan yang boleh bahasa Arab tu ana dah bagi kitab, boleh tengok. Yang tak boleh bahasa Arab, tengok bahasa terjemahan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita masuk kepada muqaddimah muallif Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan kita muka surat 1 tengah-tengah. Bismillah yang kedua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, kan? Maha pengasihani, Maha penyayang. Alhamdulillahil Fattahil Jawad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pembuka jalan, yang Maha Dermawan. Al-Jawad maknanya Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Mu'in ala tafaqquhi fid din, lagi penolong bagi sesiapa yang dipilihnya. Man ikhtarahu minal ibad, yang Allah Ta'ala pilihnya di kalangan hambanya bagi memahami ajaran agama. Kita semua ni para jemaah sekalian kena ingat,
Bila Allah pilih kita untuk belajar memahami agama, maka kita syukur kepada Allah Ta'ala, kerana itu kita telah menjadi manusia yang dipilih oleh Allah. Tulis dalam hadis, pelajar-pelajar kena banyak menulis lah, bawa pensil, tulis di tepi kitab. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Muawiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepada hamba dia, maka diberinya kefahaman dalam agama. Jadi kita ni tak faham lagi pun, kalau kita dah masuk lorong belajar, kita sanggup bertalaki bawa kitab, sanggup berguru di hadapan guru, maka itu di antara ciri-ciri insya-Allah orang yang Allah nak beri kebaikan. Dia kata alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Dengan penyaksian yang memasukkan kita ke dalam syurga yang kekal abadi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Dan saya mensaksikan pula bahawasanya penghulu kita. Siapa dia penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Rasul itu mana pesuruh? Yang memiliki maqam al-mahmud. Apa dia makam yang terpuji? Iaitulah dia panggil asy-syafa'atul kubra, orang yang Allah Ta'ala beri kuasa untuk memberi pertolongan menyelesaikan masalah umat di akhirat esok. Sekarang ni para pelajar, para jemaah sekalian, kita nak ke tidak mendapat pertolongan Nabi di akhirat? Nak? Jangan lupa doa selepas azan. Tulis itu. Siapa dia nak hak ni? Jangan lupa doa selepas azan. Dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Bila mu dengar orang azan, Allahu akbar, mu kata ikut supaya dia kata. Jangan duduk, kalau kita duduk berbual-bual, duduk kecek, stop. Lagu negara ku boleh stop. Azan tak boleh stop, rugi. Tak ada boleh kacau kita, tapi rugi kita. Selepas jawab azan, la ilaha illallah, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling ringkas lah. Kalau nak habis, innaka hamidum majid, dipersilakan, lagi baik. Kemudian barulah kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai ke akhir. Apa kita dapat? Nabi SAW beritahu, halat lahu syafa'a yaumal qiyamah. Siapa dia jawab azan, dia selawat, dia doa, minta kuasa syafaat pada aku, wa ba'ashu maqaman mahmudan lil mahmud, kan? Nabi kata orang itu berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Nak kata nak syafaat? Nak? Jawab azan. Berdoa lepas azan. Ni kita ni relax ya. Orang bad dah. Ya, macam duduk kedai ikan kata orang. Tak berhenti-henti. Lah, rugi kita. Baik. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. Ini bahasa Arab ni dia panggil bara'atul istihlal. Dia punya bahasa dia tu indah. Semoga selawat dan salam dari Allah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, juga para sahabatnya al-amjad yang sangat mulia, yang sangat hebat, kan? Dengan selawat dan salam yang saya berbahagia kerananya pada hari penghabisan, mana insya-Allah
Dengan sebab kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, kita akan berbahagia. Afuzu, aku akan berbahagia dengan selawat dan salamku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kita dibangkitkan nanti, insya-Allah. Maknanya siapa dia nak jadi orang bahagia, hendaklah dia banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Sebab itu kita buat satu kata-kata hikmat, kata-kata peringatan, ingat Jumaat, ingat selawat. Nak suruh motivasi, ingat, pakai ingat. Ni ada setengah orang, masya-Allah, dia terbaca post yang kita tulis tu petang dah dia kata alhamdulillah sempat lagi saya. Maknanya ada kesan. InsyaAllah kempen kena kuat. Orang duk jual kopi punya kempen tak mudah. Nah, beli habis kita. Walau kopi dia tu tak standard mana kalau nak banding. Tapi oleh kerana kempen tu kuat, maka dia jadi kuat. Kekuatan barang-barang hari ni duduk di kempen. Kekuatan barang-barang. Pasal itulah hari ni, dulu kita sibuk kempen dengan membeli barang-barang BMF. BMF. Utamakan orang Melayu. Tapi kecil orang putih. Itu masalah juga tu. Utama barang Melayu. Kempen BMF. Kempen orang putih. Sekarang ni dah mai pakat jual barang-barang hok mari luar negara pula dah. Barang Korea lah, barang apa benda. Terlupa dah BMF. Pakat duk kempen hok ni. Kita kata gitulah masyarakat. Baik. Kita kempen kita lah dulu. Wa ba'du. Ini bahasa Arab para pelajar, sama ada dia guna wa ba'du ataupun amma ba'du. Maknanya sekarang ni kita nak berpindah cakap. Cakapan yang awal tadi semuanya kita puji Allah. Kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada ni aku nak cerita apa yang saya nak kata. Itu dia panggil permulaan itu sebagai muqaddimah. Selepas pada ba'du kita akan masuk kepada isu yang kita nak cakap. Wa ba'du, kemudian daripada itu, daripada mana? Daripada muqaddimah. Fahadha syarhun mufidun ala kitabi al-musamma bi qurratil aini bi muhimmatid din. Ini adalah syarah yang berfaedah bagi kitab saya yang bernama Qurratul Ain. Ada salah saya tak itu. Yang betulnya bi ba mim. Tulis pelajar, bi muhimmatid din. Maknanya qurratu ain, penenang, penyejuk mata untuk mengetahui perkara-perkara yang penting dalam agama. Itu nama kita. Yubayyinul murad, yang menjelaskan maksud-maksud. Wa yutammimul mafad, dan menyempurnakan isinya. Mana aku nak syarah ni, nak berjelas maksud dalam kitab ringkas aku tu. Dan menghasilkan maksudnya. Wa yuhassilul maqasidi wa yubrizul fawaid, menghasilkan maksud dan menzahirkan faedah-faedahnya. Baru jumpa ni. Wa sammaituhu, dan saya namakan kitab ini bi, oleh kerana ada ba, maka dia mula dengan Fathil Mu'ini bi syarhi Qurratil Aini bi muhimmatid din. Maksud dianya pembukaan Allah yang menolong, Allah Ta'ala yang membantu kita untuk syarah kepada kita Qurratil Ain wa bi muhimmatid din. Wa ana as'alullah al-karim al-mannan an ya'ummal intifa'u bihi lil khassati wal 'ammati min al ikhwan wa an yuskinani bihi al firdaus fi daril aman innahu akramu karim wa arhamur rahim. Kata di musannif, saya berdoa ke hadrat Allah yang maha mulia dan melimpah anugerah kurniaannya agar kiranya diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla dan meratakan manfaat, mana meluaskan manfaat kita ini bagi mereka yang khas mana orang alim lah, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, dan orang awam dari kalangan saudara-saudara kita orang Islam. Dan diperkenankan pula agar dengan sebab ilmu yang disebarkan ini, saya ditempatkan di Jannatil Firdaus, surga Al-Firdaus,
negeri tempat yang aman, sesungguhnya Allah lah yang paling mulia dan yang paling penyayang, yang maha pengasih. Itu kata di pengarang kitab. Kata Abu Anas Al-Madani afallahu anhu wa an walidaih, saya juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga saya dan tuan-tuan para pelajar sekalian diberi pertolongan oleh Allah untuk menyampaikan belajar kita ini sampai khatam, dan kita beramal dengan segala sunnah, amalan-amalan yang kita dapat, yang kita belajar, yang kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung dalam kitab kita ini, insya-Allah. Itu doa ni kena sentiasa. Pengarang berdoa, pensyarah berdoa, pelajar juga kena berdoa, kan? Kalau tidak kita belajar saja rugi masa. Mengaji kuat, beramal tidak kuat. Rugi. Waktu anak pergi Mekah dulu, ada package, dia panggil package VIP. Oi mahal. 200,000 ke berapa? Seorang-seorang bayar 200,000. Sopalo. Kata di popok dia, kita ni package VIP, bak makan minum dengan hotel, tapi ibadat tidak VIP, malah hangit. Tak mahu kita. Sama kita gini, belajar banyak, beramal sikit. Kita kata kita nak belajar banyak, amal pun banyak. Oh, dia kata ustaz saya belajar sikit, amal banyak, itu bahaya. Pasal jenis belajar tak beramal, beramal tak belajar ni bahaya juga. Allahu Akbar. Semalam mana dapat satu pendedahan taklimat. Satu kumpulan ni kriterianya nak beramal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna saja. Hadis-hadis ni tak payah baca, pakai Asmaul Husna. Apa dia apa? Ya Khaliq, Ya Bari. Kalau nak belajar, Ya Alim. Patah pakai pandang gitu. Kita kata ini bahaya. Memang kita nak kenal Allah Ta'ala, kita kena beramal dengan Asmaul Husna, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Kita kena memahami. Tapi kalau duk main Asmaul Husna saja, belajarnya tidak, akhir sekali dia pergi kepada aura lain yang akan terjebak. Maka kita nak para jemaah, para pelajar sekalian, kita kena belajarnya banyak, beramalnya banyak. Belajar sikit, amalan yang sahih sedikit, tidak apa daripada tak beramal, kan? Ini kalau kita bimbang belajar banyak, amalnya sedikit, itu dia panggil ilmu yang tidak bermanfaat. Wal iyazubillah. Tamatlah kita muqaddimah muallif, kita masuk kepada syarah dia kepada kitab ni. Dia syarah kepada kalimah, tulis pelajar. Kita masuk kepada syarah kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Letak kurungan. Bismillahirrahmanirrahim itu matan dia. Matan kepada matan Qurratul Ain. Letak kurungan. Sebab kalau dalam kitab Arab ni senang. Dia letak matan tu duduk atas, baris atas sekali. Kalau tengok dalam PDF tu, dalam kitab dia tu, matan tu duduk atas sekali, syarah tu duduk bawah. Kita nak masuk kepada syarah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sempat kita habis. Terjemahan dulu. Terjemahannya dengan nama Allah yang maha penyayang, maha pengasih, kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Iaitu dengan menyebut nama Allah, u'allifu. Tuan Syekh kata, saya mengarang kitab ini. Mana kita nak menulis kitab ke, kita nak baca kitab ke, kita nak apa saja pun, kita mesti dengan bismillah. Mesti dengan sebut nama Allah. Nak makan ke nak minum, sama Allah belaka. Ada orang bergurau. Kita kata semua benda nak buat baca bismillah belaka. Ada orang bisik, ustaz, waktu nak isap rokok bismillah boleh ke tak boleh? Kata penat dia ni. Rokok tu halal ke haram? Haram. Tak usah bismillah. Nak isap rokok tu a'udzubillah minasyaitonirrajim, pak buis batal. Baru padang dia. Tidak bismillah itu. Kena baca a'udzubillah. Pak Sabi tak berlindung dengan syaitan. Apa kerja syaitan ni makan rokok ni. Ni. Jangan main. Benda-benda yang halal baru kita bismillah. Kalau tidak kita mempermain-mainkan nama Allah Azza wa Jalla, itu bahaya. Jadi banyaklah, semua boleh katakan ulama-ulama Islam ini, dia nak menulis apa saja, dia akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingat, penulis-penulis zaman moden ni, bismillah tak apa nak ada. Sebab apa tak apa ada?
Sebab dia terpengaruh dengan cara penulisan orientalis. Puak-puak orientalis, dia bahasa Arab kata mustasyriqin. Orientalis ni puak kafir yang mengkaji Islam. Bila dia nak tulis bismillah, puak dia tak percaya kepada Allah. Jadi ramai penulis hari ni tak ada bismillah. Waktu kita menyelia tulisan latihan pelajar-pelajar kita di kolej, selalu kena tegur pelajar. Kata mana bismillah? Nahnu muslimun walasna mustasyriqun. Kita orang Islam, bukan orientalis. Kenapa tak ada bismillah? Kena ingat. Ini pelajar-pelajar kita, apa saja pun bismillah. Nak tulis surat kamu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Barulah ayahanda ibu yang disayangi. Tulis gitu dulu. Patutnya begitu. Tapi dalam SMS ni tak payahlah. Kau duk main bismillah saja, apa 2 kali atas kat mak, tak jumpa lagi dah. Sombak kawan telefon kawan tu. Baik. Dia kata ualif. Bismillah. Bismillah. Perkataan ism. Bismi ba tu rojak isim tu. Perkataan isim itu kena ingatlah, kalau boleh pelajar-pelajar ni perkataan isim tu tok dalam kurungnya. Ismun. Nama. Itu adalah berasal dari perkataan as-sumu. Berasal dari perkataan sumu. As-sumu dengan makna ketinggian. Wahwa al-ulu. Al-ulu makna tinggi. Kemuliaan dan ketinggian. Oleh itu. Mana perkataan sumu? Bismillah. Dengan nama yang maha tinggi. Siapa dia? Allah. Itu maksud dia. La minal wasmi, bukan daripada perkataan wasm, al-wasmi dengan simati dengan makna alamat. Tak, bukan alamat. Bukan dengan alamat, tak. Dengan ketinggian. Dengan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Allah. Itu yang panggil Allah. Dengan kemuliaan Allah. Allah tu lafaz. Tulis itu pelajar. Tulis kalimah Allah. Kata Allah. Bukan kata Allah, kalimah Allah tu. Bismi. Tapi kalau kita kata, kita kena baca bismillah. Naknya lafzul jalalah. Lafaz Allah itu ambil di mana? Tanda ni. Lafaz Allah itu ambil di mana? Lafaz Allah itu dia panggil alamun lizzati al-wajibil wujud. Iaitulah nama khas bagi zat Tuhan yang wajib ada. Allah ni khas untuk Allah Ta'ala. Asal kalimah Allah ambil daripada perkataan ilahun. Alif tu tak hamzah bawah dia. Ilahun. Perkataan ilah. Tuhan. Apa dia ilah? Wahwa ismun jinsin likulli ma'bud. Nama bagi setiap sesuatu yang dijadikan sembahan. Ilah. Mana Tuhan? Berhala kau apa tu? Maknanya dia kata dia Tuhan dia. Ilah kan. Kemudian urifa bi'alin wa huzibatil hamzah. Ni bahasa Arab ni. Kalau tak baca Arab memang pening gitu. Kemudian ianya dijadikan tertentu dan dimakrifahkan ditambah alif lam. Ditambah alif lam itu dimakrifahkan, dimakrifahkan, diperkenalkan dia dengan alif lam dan dibuang hamzah. Ilah, al-ilah jadi Allah. Buang hamzah tengah. Kemudian kalimah Allah. Setiap kali jumpa kalimah Allah tu tulis buat tak dalam kurungan. Baru kita faham. Kalimah Allah itu sendiri huwal ismul a'zam summa istu'mila fil ma'budi bihaqqin. Kemudian kalimah Allah itu sudah dijadikan nama khas bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz Allah itu dia panggil ismu a'zam, nama yang paling agung. Menurut kebanyakan para alim ulama kan, walam yusamma bihi ghairuhu walau ta'annutan. Selain daripada Allah tidak boleh dinamakan dengan nama Allah, walaupun secara ta'annud, secara kedegilan kerah kepala. Sekarang ni setahun dua baru ni kan sibuk kita
Orang bukan Islam nak guna nama Allah. Ingat ke tak ingat? Orang bukan Islam nak guna nama Allah. Dia nak suruh nama Allah juga. Tak mau God. Tak mau nama Tuhan. Nak suruh nama Allah. Di gereja nak tulis alif lam lam ha. Balah hangit dah kita. Kan? Jadi alhamdulillah kita di Malaysia ni, kerajaan Malaysia sekat benda tu. Kita pergi negara jiran kita, tulis Allah. Di gereja dia tulis Allah, alif lam lam ha. Maka kita mengatakan, mu nak guna nama Allah, Allah mana kamu nak guna? Allah ada anak? Lah, itu bukan Allah. Itu Tuhan kamu. Maka kita wajib mempertahankan, tidak dibenarkan kalimah Allah itu dipermain-mainkan oleh orang yang bukan Islam. Maka kita mengatakan kalimah Allah itu khas untuk Allah Azza wa Jalla. Tak boleh malai. Selain daripada Allah tidak boleh digunakan dengan nama Allah, walaupun dia kerah pala nak guna juga, kita mesti sekat. Negara kita boleh sekat lah. Negara-negara lain tak boleh nak sekat apa dah, pakai tulis dah alif lam lam ALLH. Kita masuk dalam hotel, tarik laci dia, kitab Alkitab dia tulis. Itu dia tulis Allah dalam buku dia. Dia apa ni, kitab Bible kat sini tak boleh tulis. Kita kata kena sekat. Tak boleh dibiarkan, tak boleh lock kata orang. Nama kita ni dia panggil eksklusif. Khas nama ini kepada zat wajibil wujud, pada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kepada orang lain. Sebab tu kita tak boleh nama anak kita Allah. Kalau nak buat nama juga kena ada Abdun, Abdullah, baru boleh. Abdullah maknanya hamba Allah. Kalau bernama Allah saja lah, tidak boleh diguna. Jadi nama-nama lain Asmaul Husna tu kena letak nama Abdul lah. Ar-Rahman, Abdul Rahman. Tapi bahasa Melayu ni kau mau pakai panggil Rahman juga kan. Itu bahasa tapi Rahman, tapi Allah orang tak panggil. Allah panggil, tak panggil. Kawan-kawan kita orang India, orang Bangladesh ni banyak benar dia jenis nama Zahir Ilahi. Kalau orang Malaysia nak panggil ke apa? Biasa dia panggil ekor, ya Ilahi. Penuh. Ilahi mana hai Tuhanku, bahaya. Lepas kita duk gua dengan kawan-kawan kita di masa belajar Madinah. Kata aku nak panggil ke apa? Panggil Ilahi. La, dia kata. Panggil nama penuh. Zahir Ilahi. Jadi tak boleh panggil separuh. Kalau tidak jadi makna lain. Itu kesan dia. Baik, kita pergi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha penyayang, maha kasih sayang kan, Ar-Rahim, sifatani, dua sifat yang dibentuk lil mubalaghati min rahim. Dua sifat yang dibentuk mubalaghah. Mubalaghah itu sangat mendalam, iaitu untuk memberikan maksud yang bersangatan daripada perbuatan rahim dengan makna kasih sayang. Mana Allah Ta'ala ni sifat dia sangat kasih sayang kepada hamba dia. Walaupun hamba dia atas dunia ni derhaka, tak dengar kata, sombong, kerah kepala, syirik, makan lalu. Makan sedap. Bukan sedap dia pada kita lagi. Kita ni kena ada lagu halal. Oh, dia tu asalkan lalu makan, jalan. Kan? War-Rahman, tengok. Dan kata Ar-Rahman adalah lebih ablaq, mana lebih mendalam daripada Ar-Rahim. Ar-Rahim kerana tambahan pada bentuk kalam itu menunjukkan kepada tambahan pada maknanya. Dalam bahasa Arab kata ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambah titik itu, tambah huruf itu bertambah makna. Ini bahasa dia. Yang kita kata Rahman, Ra, Ha, Mim, Nun. Rahman, kan? Ablaq minar rahim, Rahayamin. Rahayami, Rahayamin. 4. Rahman, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Rahman. 5. Maknanya Rahman tu lebih kuat daripada Rahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim rahmanud dunya wal akhirah rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah.
Rahman ni kasihan belah Allah Ta'ala atas dunia, dia beri makan belaka. Kafir, Muslim, mukmin, apa benda? Makan. Tapi di akhirat tidak. Orang kafir tak ada di akhirat. Hanya boleh kepada orang beriman saja. Maka kerana apa yang dikatakan di kalangan mereka, Rahman di dunia, Maha Penyayang di dunia dan akhirat, dan pengasih hanya di akhirat saja. Akhirat, orang yang berderhaka, orang yang tidak taat atas dunia ni, Allah Ta'ala tak tengok. Kan dalam hadis Nabi kata apa? 3 kumpulan. Allah Ta'ala tidak akan tengok pada mereka dengan tengok rahmat. Allah Ta'ala tidak akan beri keampunan. Maknanya ayat tu berat. Dia beri. Sebab apa berat? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak mau kita ni para jemaah sekalian derhaka kepada dia. Atas dunia tak apa. Mu nak makan apa silakan, asalkan lalu. Orang baik setara mana pun, dia penyakit mari, tak boleh makan juga kan. Orang kafir setara mana pun, makan dia lagi kuat. Ini perbincangan kita para jemaah sekalian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini ringkas ni. Kalau kita baca dalam kitab lain lagi, panjang dia punya perbahasan tentang ilmu ini. Kemudian Tuan Syekh kita kata, habis dah Bismillahirrahmanirrahim, dalam muqaddimah kepada kitab dia, kitab Qurratul Ain, tengok atas, baris atas dalam kitab Arab. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi al-faizin biridallah. Habislah sekat tu dia panggil muqaddimah dia. Jadi kita baca sikit. Segala tengok dalam kurungan tu matan dia tu. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala pujian itu tertentu. Segala pujian itu tertentu bagi Allah yang memberi hidayah kepada kami. Maknanya kita puji Allah Ta'ala sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Iaitu yang menunjukkan kepada kami lihazat ta'lif, memberi bimbingan petunjuk kepada kami untuk mengarang kitab ni. Kitab ni. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak memperoleh hidayah kalaulah Allah tidak memberi hidayah kepada kami. Para jemaah sekalian, para pelajar, tanda hidayah tu ada 2 kategori. Tulis. Hidayah ada 2 kategori. Yang pertama dia panggil hidayah tu taufik. Hidayah menerima ajaran, itu kuasa Allah sahaja. Ini kuasa Allah saja. Satu lagi dia panggil hidayatul irsyad, hidayah memberi bimbingan, itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh ulama-ulama dan para pendakwah sampai kiamat. Kita sekarang ni pendakwah. Doa ajar tuan-tuan dan puan-puan supaya jaga solat sunatnya jaga aurat pakaian. Tapi berapa ramai hak dengar kata? Ustaz suruh semaya sunat, dia lari klik contohnya, suruh tutup aurat, pakai baju tak cukup saiz. Itu dia panggil dalam bahasa hidayah tak masuk. Dia dengar, dia belajar, cuma dia dapat hidayatul irsyad, bimbingan dapat, tapi yang menerima hidayah itu di bawah kuasa Allah. Allah Ta'ala yang menentukan orang ni terima tak terima. Kalau tidak kah, semua orang-orang yang jumpa dengan Nabi tu jadi wali belaka lah, jadi keluarga jadi orang baik belaka, jumpa anak-anak tuan guru, orang-orang soleh belaka. Ni tok guru mengajar orang lain, anak dia tak nak kata apa dah. Baiklah, kita pergi kepada dan alhamdulillah tu dia. Kali 5, walhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana. Walhamdu, apa makna alhamdu? Alhamdu sebiji itu dengan makna pujian. Pujian itu
huwa al-wasfu bil jamil, ialah menyebutkan atau menggambarkan sifat yang baik. Pasal tu kita kata saya puji dia ni, mana kita beri kredit orang ni baik. Bila kita puji alhamdulillah, kita puji kepada Allah Taala, maknanya segala kebaikan yang aku terima ni daripada Allah. Itu. Wassalatu, dan selawat. Wahya minallahi ar-rahmatu al-maqrunatu bit ta'zim. Kalau kata Allah Taala selawat ke atas Nabi, apa makna dia? Tengok ni pelajar. Selawat daripada Allah ialah rahmat yang berserta dengan mengagungkan. Maknanya makrunatu bit ta'zim. Allah Taala beri rahmat dan memuliakan hamba dia tu. Siapa dia nak suruh Tuhan bagi rahmat dia, selawat ke Nabi. Kan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata siapa dia selawat aku sekali, Allah selawat pada kita berapa? 10. Ingat. Maknanya 10 kali kita dapat rahmat daripada Allah. Maknanya itu dia kata, kalau kata selawat daripada Allah dengan makna rahmat. Dan salam. Salam apa dia maksudnya? Ayat taslim min kulli afatin wa naqsin. Salam maksudnya menyelamatkan dari setiap kecelakaan, daripada segala penyakit dan kekurangan. Maknanya kita kata selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana kita minta Allah Taala selamatkan Nabi itu daripada segala penyakit, segala kekurangan, ala ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Al-jinn, utusan Allah Taala yang Allah Taala hantar dia kepada siapa? Kepada jin dan manusia. Tanda ni pelajar. Jin tak ada nabi. Nabi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena menumpang kita. Mana jin tidak ada nabi. Tak ada nabi jin, tak ada. Jin dia kena tumpang nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Jin wa kazal malaikah. Dan mengikut ijma' ulama kata nabi kita ni untuk jin dan manusia. Mengikut sebahagian daripada ulama yang muhaqqiqin, mana ulama yang muhaqqiqin ni ulama yang meneliti masalah ini. Tanda muhaqqiqin, mana ulama yang meneliti masalah ini. Tulis pelajar, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj, dan juga Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab dia Mughnil Muhtaj. Dia kata nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam diutuskan juga rasul kepada malaikat. Nabi kita rasul pada malaikat, tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Ar-Ramli. Ulama Syafi'i belaka tu, kita akan jumpa dua ni, Ibnu Hajar dengan Ramli ke belaga dalam bab fiqh. Hak ni kata sah, hak ni kata tak sah. Tapi tak bunyi pula dua tu kelahi balah bahasa lah. Puak kita ni kalau sikit beza, boleh pedah. Kena hal lah. Ini dah. Jadi Ibnu Hajar kata tak, nabi kita rasul kepada jin dengan manusia, bukan kepada malaikat. Itu perbahasan. Baiklah. Habislah kita berpindah pula kepada kata Muhammad. Boleh. Dan kata Muhammad. Maknanya kita nak hurai masalah Muhammad. Muhammad ni alamun mangqul min ismil maf'ulil mudha'af. Muhammad itu nama yang diambil daripada isim maf'ul, nama kata buat yang dipanggil mudha'af. Muhammad, mana dia ada sadu situ. Nama ini maudu'un liman kathurat khisaluhu al-hamidah. Nama ini bagi peribadi yang mempunyai banyak sifat-sifat yang mulia dalam dirinya. Maknanya orang tak buh nama Muhammad ni kepada orang tak tahu kalau Muhammad ini iaitulah orang yang diberi kemuliaan, nama dia Muhammad. Baik. Summiya bihi nabiyuna sallallahu bi ilham minallah li jaddihi. Dia kata nama ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nama ini dengan ilham daripada Allah Taala kepada datuk dia Abdul Muttalib. Ada khilaf sinilah. Ada kata yang mendapat ilham ni Abdul Muttalib.
Sebab tu waktu hari majlis akikah kan. Kalau kita kat majlis cukur, orang tanya Abdul Muttalib. Sebab apa Abdul Muttalib yang cara? Sebab apa Nabi datuk dia yang ambil cara ke dia? Sebab apa? Sebab ayah dia sudah mati, belum Nabi dilahirkan. Kemudian masa dia kecil, mak dia pula meninggal. Barakallahu fiik. Maknanya ayah dia sudah tidak ada. Maka tok dia kena cara. Orang tanya, "Ya Abdul Muttalib, ma samaita? Mu nama apa cucumu?" Dia kata Muhammadan. Pelik. Kenapa kamu tak namakan tok nenek dia? Mungkin nama orang Arab ni biasanya dia buh nama tok ayah dia, dia tukar-tukar gitu ya nama. Mu tak buh nama tok nenek ni kenapa? Abdul Muttalib kata, aku nak anak aku ni dipuji, Muhammadan dipuji. Tapi dalam kitab kita baca, qasidah kita baca lain pula. Kan? Mak dia pula mimpi. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Kau nak ke? Kenapa? Baca baru berangguk tak? Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan. Namakan anakmu ni bila dia lahir nama Muhammad. Satuhmadu uqbah, kerana orang akan puji dia. Maka dalam hadis sahih Nabi kata ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Aqib. Itu sahih dalam hadis. Nabi kata nama aku Muhammad, nama aku Ahmad. Orang kafir menghina, orang hina, tapi aku Muhammadan, aku dipuji, bukan aku tu. Mana puak kafir dia hina Nabi. Dia tak hina Nabi, dia tak hina Muhammad, dia kata dia hina anak pengembala kambing lah orang ni. Nabi kata wa ana Muhammad. Aku dipuji, bukan orang yang dihina. Alhamdulillah. Baik, cerita panjang pula sini tak habis. Kita pergi kepada wa ala ali sayyidina Muhammad Rasulillah. Siapa dia Rasul? Tengok ni pelajar. Dan Rasul, tanda itu. Rasulullah Ta'ala kepada manusia. Manusia mana? Laki-laki. Minal bashar. Nak jadi rasul ni seorang laki-laki. Perempuan tak ada rasul. Tanda itu. Merdeka. Orang hamba tak boleh jadi nabi. Uhiya ilaihi, yang diturunkan wahyu kepadanya. Tulis nombor. Yang pertama laki-laki. Yang kedua kriteria nak jadi nabi ni yang merdeka. Yang ketiga menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Yang keempat wahyu dengan hukum syarak. Yang keempat diperintahkan untuk menyampaikan risalah itu kepada orang lain. Maka dia jadi rasul. Dia jadi rasul. Kalau tidak dapat wahyu saja, tak suruh menyampaikan, itu nabi. Itu perbezaan di antara rasul dengan nabi. Baiklah. Anda tak panjang di sini, masa kita terhad. Walaupun tidak ada kitab baginya, ada setengah nabi ni tak ada kitab, dia ada wahyu. Kan, hak kita dengar kitabnya siapa dia? Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf. Ada setengah nabi tak ada sebut nama kitab. Walaupun tidak ada kitab baginya, ataupun kitab yang sudah dinasakh, seperti Nabi Yusha alaihissalam. Jika tidak diperintah, tanda ni pelajar. Jika tidak diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi dia terima wahyu, tapi tidak diperintahkan, maka itu nabi, bukan rasul. Kita beza. Setiap rasul, tanda belajar. Setiap rasul mesti nabi. Dan setiap nabi tak semesti rasul. Itu perbezaan. Rasul mesti nabi. Kan? Nabi tak semesti jadi rasul. Itu kaedah dia. Baik. Menurut ijma' ulama, tulis dah. Menurut ijma' ulama, war rasul afdalu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ijma'an. Rasul lebih afdal daripada nabi. Sebab apa? Sebab dia menjalankan tugas menyampaikan, dan banyak cabaran yang dia akan hadapi. Itu beza. Wasahha khabarun, dia kata, dan daripada khabar yang sahih bahawa, tanda ni pelajar, inna adadal anbiya alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin
wa arba'atun wa ishruna alfan. Jumlah nabi seramai 124,000 orang dan jumlah para rasul seramai 315. 315. Ada setengah riwayat 313. Khilaf tentang dia ni rasul ke tidak. 313 atau 315. Itunya ada. Tengok nota kaki kita Arab, as-sahih, yang sahihnya bilangan Nabi itu tidak ada bilangan yang tepat. 124,000 ke apa tak ada. Maka kita wajib beriman kepada mereka secara umum, ijmalan, walaupun tidak boleh tafsil. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam apa ni, ada yang tidak disebut bilangan itu. Jadi yang sahihnya, tulis itu pelajar, yang sahih bilangan Nabi itu tidak terhad kepada 124,000 atau berapa. Yang terdapat dalam Quran, huraian mereka seramai 25 orang. Tulis. Berapa orang dalam Quran? 25 orang. 18 orang saja tersebut dalam surah tanda. Surah Al-An'am ayat 83 hingga 90. Tulis di tepi kita. 18 orang Nabi tersebut dalam surah Al-An'am ayat 83 hingga 90, bermula daripada ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Kemudian dia mula wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kemudian mari pula wa min zurriyatihim Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun wa kadzalika wa Zakaria. Dalam 3 ayat 83 hingga 90 ini ada berapa? 18 orang nabi. Tanda ayat tu. Pani balik tengok Quran. Kemudian tinggal lagi berapa? 7 nama disebut dalam ayat lain. Ayat Adam, Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Zulkifli, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Baiklah. Kita pergi kepada akhir perbincangan. Wa ala alihi. Semoga selawat dan salam ke atas keluarga dia. Siapa dia keluarga Nabi? Tulis. Nombor 1. Pendapat yang pertama, jumhur ulama mengatakan mereka orang yang beriman dari kerabat Nabi, dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Orang ni tak boleh ambil zakat. Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib. Waqila. Letak nombor 2 situ. Pendapat yang kedua, tulis. Qaf 2. Pendapat yang kedua, waqila hum kullu mu'minin. Jadi kata wa ala alihi. Keluarga Nabi itu dalam doa siapa dia? Ada yang mengatakan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, itu sepakat. Tapi ada pendapat yang mengatakan keluarga Nabi di dalam makam doa, dan yang sepertinya adalah semua orang beriman. Macam kita kata doa, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mana? Wa ala ali Muhammad. Keluarga Muhammad itu semua orang beriman. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ini dipilih oleh ulama, kata Tuan Syekh ni, berdasarkan hadis yang dhaif tentangnya. Tetapi Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala memilih pendapat ini, menjazamkan pendiriannya dalam hadis dalam syarah Muslim, mengatakan bahawa makna wa ala alihi iaitulah semua orang beriman. Mana kalau kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, artinya kita juga berdoa untuk diri kita, ya Allah berilah rahmat pada Nabi dan semua umat Nabi. Kita kena rajinlah selawat tu, sebab boleh kita juga kan. Allahu Akbar. Semoga selawat dan salam juga ke atas para sahabat Nabi. Siapa dia sahabat? Kata perkataan sahbihi, sahabat tu adalah isim jamak bagi sahib. Sahib maknanya ialah sahabi. Dan sahabat, tanda itu, definisi sahabat. Siapa dia sahabat? Sahabat ialah orang yang berhimpun, jumpa dengan Nabi. Tajuk dia. Syarat dia jumpa dengan Nabi, beriman.
Kalau jumpa saja, Abu Jahal jumpa dengan Nabi, Abu Lahab jumpa, tak jadi. Naknya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia buta. Mana dia tak tengok Nabi, tak nampak, dia buta, tapi dia sahabat. Dan belum memayyiz, walaupun dia tak balik lagi pun dikira sahabat Nabi sebab dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia mencapai kerajaan Allah Taala, kan, kalimah ini adalah sifat bagi mereka yang bagi mereka tulis, mereka yang tersebut. Biasa kalau guna beliau kepada orang-orang hafsah tu orang Indonesia. Tulis sifat bagi mereka yang tersebut. Maknanya orang nak jadi sahabat Nabi ni orang jumpa dengan Nabi, beriman dengan dia, dan dia mati dalam keadaan beriman, maka dia jadi sahabat. Tapi kalau jumpa tak beriman, tidak sahabat. Walaupun Abu Jahal tu anak jumpa dengan Nabi, Abu Lahab pak saudara Nabi, Abu Talib membela Nabi, tapi dia tidak beriman, tak boleh panggil radhiyallahu anhu. Dia tidak sahabat Nabi, dia pak saudara Nabi. Nah, tamaklah kita wa ba'du. Dan kemudian itu iaitu sudah menyebut bismillah dan hamdalah. Hamdalah tu pelajar tulis hamdalah dengan mana sebut alhamdulillah, dan selawat serta salam mengikut apa yang telah disebut kepada mereka yang sebut dahulu. Maka kita mula Tuan Syekh akan masuk menjelaskan tentang kitab dia ni Qurratu Ain. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Tanda fahazal muallaful hadiru. Lepas pada waba'du, tanda itu tamaklah kita di situ. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang pada minggu yang berikutnya, insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.